لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Yang dikasihi lagi disayangi Tuan Guru kita Ustaz Ahmad Zuki, Ustaz Nik, Wakbi, para asatizah yang dirahmati Allah sekalian. Tarakan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada hari ini hari yang ke apa? Hari keempat lah. Tiga lah. Hari ingat lagi, alhamdulillah. Hari yang ketiga, hari yang terakhir kita berada di sini insya-Allah dalam program Mukhayyam Tarbawi kita yang saya rasakan indah kali pertama saya bersama setelah sekian lama ditangguh-tangguh dah mendapat izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dapat kita bersama pada pagi yang mulia ini. Jadi hari ini tajuk saya tak ada apa ni, saya teringat Ustaz Ustaz ni baca semalam berkaitan dengan ayat yang dibacakan dalam surah yang kedua, surah yang di mana ayat yang 153. Ustaz ni membacakan semalam, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang mana ayat itu tadi memberikan gambaran kepada kita bahawa di dalam kehidupan kita tu sabar itu indah sebenarnya. Bila mana kepada hari ini, sebagaimana yang kita lalui hari ini, kalau kita tengok bagaimana ujian-ujian yang kita lalui, bagaimana yang kita tengok perjalanan-perjalanan lalui, bukan hari ini saja kehidupan kita daripada awal kehidupan kita sehinggalah kita pada saat ketika ini berada di sini, alhamdulillah. Yang mana semua sebagaimana saya nyatakan semalam, Allah jadikan dua perkara, satu ujian, satu hajat yang mana akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila mana kedua perkara ini, kalau kita dua perkara ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semakin dekat dengan Allah, itu merupakan sesuatu yang baik bagi kita. Ada di kalangan masyarakat kita yang dah diuji, dan punya hajat yang begitu besar tetapi lagi jauh dengan Allah. Subhanallah, naudzubillah. Jadi kita mohon daripada Allah Subhanahu wa taala kita semua dijauhkan dari insan-insan yang berkelakuan seperti ini. Yang mana di dalam konsep sabar ini tuan-tuan ya, bila mana Tuan Guru ada depan ni, idea tu dia sakut, dia banyak sakit tak lancar. Jadi tuan-tuan, dia mana tiga sabar dalam kehidupan kita. Yang pertama, sabar ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar bila mana ditimpa musibah. Yang ketiga ialah sabar daripada perkara-perkara yang diharamkan. Yang mana kalau kita tengok, kita akan kupas sedikit sebanyak berkaitan tiga-tiga sabar dalam konsep, dalam ringkas kita pada hari ini. Yang mana kalau kita tengok, sabar senang kita ungkapkan. Bila mana diuji kan, bila mana diuji dengan sakit, sabar, kita cakap sabar. Bagi kita, kau tahu bukan aku yang melalui, kalau tu ustaz yang lalui ya, boleh ustaz sabar. Jadi kita senang kita ungkapkan sabar. Jadi bagaimana kita nak ungkapkan tu memang mudah, tetapi bagaimana kita sebagai para asatizah dalam perjuangan kita dalam mentabakkan Islam di dalam diri keluarga kita dan masyarakat kita pada hari ini memerlukan kesabaran. Tengok bagaimana kita telah lalui perjuangan-perjuangan dalam 22 bulan. Yang mana bila berkat sabar, berkat doa Allah SWT uji tadi, kita tidak mudah memberontak, usaha terus dosa. Alhamdulillah Allah izinkan kita untuk berada di dalam kerajaan pada hari ini. Jadi begitu juga kalau kita tengok bagaimana sabar yang mana lagi. Di antaranya sabar yang pertama, sabar ketika dalam beribadah. Kata Imam Al-Ghazali, dia bagikan kepada tiga. Sebelum, semasa dan selepas. Sebelum, contohnya dalam kita pada hari ini, sebelum kita beramal ibadah, kadang-kadang kita pergi masjid kan, kadang-kadang kita pergi dalam majlis-majlis ilmu, macam-macam lah, ada pakaian, ada yang pakai jubah, ada yang pakai seluar-jin, ada yang pakai macam-macam. Ketika dia ambil wuduk pun ada macam-macam, kadang-kadang selintas tengok orang sebelah, dia ni kaki cagu pula. Jangan tu tengok, ada pandang. Kita kadang-kadang Allah sedang menguji kita.
Tengok kita kadang-kadang kita pakai pakaian hebat, kita tengok aku ini pakai jubah, orang lain pakai baju t-shirt aja kan. Jadi timbul rasa sum'ah. Rasa diri itu hebat dan sebagainya. Jadi sebelum kita nak solat juga kadang-kadang Allah nampaknya untuk bila ni haram jadah tu dalam suara tak sedap. Sebelum kita nak keluar kata-kata jangan Allah sedang menguji kita untuk kita terus beramal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi orang yang bila mana dia jaga hubungan dengan Allah, dia akan dapat melalui sabar tu dengan penuh ketenangan. Dia akan dapat melalui sabar tu dengan penuh kejayaan. Sebagaimana kalau kita tengok di dalam ungkapan dalam bila kita muazzin kita telah tadi, hayyal salah, hayyal falah. Orang yang jaga solatnya pasti dia akan berjaya. Orang yang jaga solatnya juga pasti dia akan dapat melalui kesabaran tu, dia akan merasakan ujian yang Allah bagi, dia akan merasakan saat-saat yang dilalui, sama ada dalam keadaan susah, sama ada dalam keadaan senang, bahawa ini merupakan ujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua ada ujian. Yang mana kita hadir ke sini sebagaimana ujian yang pertama dari Imam Ghazali kata tadi, sebelum kita beramal, sebelum kita bersedekah, kadang-kadang ada timbul rasa hebat diri dan sebagainya. Sebelum kita boleh lagi sebelum kita beramal ibadah, contoh-contoh yang kita boleh rasakan kepada diri kita sendiri. Tengok bagaimana di dalam kehidupan kita sebelum kita beramal ibadah, adakah timbul sesuatu sifat keji, sifat yang tidak sifat yang menyebabkan amal ibadah kita tadi cacat, sedangkan kita nak berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kadang-kadang nak bangun, contohnya kita nak bangun qiyam. Rakan-rakan sahabat yang hebat bangun qiyam tadi, nak bangun tu memerlukan kesabaran. Bukan senang. Kita boleh tolak 4x4 tu kan, ayat dah 3.0 pula kan, berat tu daripada lain. Jadi nak tolak selimut tu susah. Sedangkan tak ada selimut ayat dah orang lain tu. Jadi bagaimana nak tolak selimut, nak bangun untuk apa? Untuk kita tunaikan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Jadi itu ujian sebelum. Itu ujian lagi, banyak lagi ujian-ujian yang boleh kita muhasabah sendiri. Sebagaimana kata tuan guru kita di Tamlik Masa, bahawa kehidupan kita dalam beramal ibadah kita pastikan. Sebab itulah kita anjurkan dalam sebelum kita nak beramal ibadah, syukur-syukurnya auzubillah minasyaitonirrajim, kita mohon daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dijauhkan daripada gangguan jin dan syaitan. Yang mana syaitan ini dah ada MOU, dah ada perjanjian, dah ada sign agreement dah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana telah menyesatkan Nabi Adam AS, dan apatah lagi kita setakat Imam Masjid Besi dia kata kacang saja. Jadi bagaimana kita nak jaga tadi? Jadi kita kena teruskan berusaha, teruskan mempelajari ilmu, teruskan bersahabat dengan sahabat-sahabat kita yang boleh membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dalam perjuangan kita, sama ada di dalam jiran tetangga kita, sama ada dalam masyarakat kita, cari mereka yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita pada hari ini, sebelum datang ke sini, Allah uji kan, Allah uji macam-macam. Macam saya dengan ayah dan sebagainya, diuji dengan nak cari bahan tu macam-macam. Kalau ikut dah, sabar biar ustaz ada ni, saya sabar ni, saya balik dah. Jadi bagaimana tadi? Berkat kesabaran tadi, Allah dapat mengecapi suasana kita pada, dapat berkenalan dengan semua sahabat-sahabat yang mulia, dapat merasai suasana mukhayyam kita dalam hutan pada hari ini. Kalau nak ikut selesa, tidur rumah lagi selesa. Jadi sebab apa? Kita nak sesuatu yang indah, kita nak satu kelainan, anugerah Allah kepada kita ni tak semua Allah pilih. Ramai di kalangan kita, di kalangan masyarakat, dalam kalangan kita nak hadir bersama, tetapi Allah tak izinkan. Jadi Allah dah pilih kita pada hari ini. Berkat kesabaran kita lalui dengan kesabaran dengan penuh indah tadi, dengan kesabaran tinggallah kita dapat mencapai pada hari ini. Dan begitu juga sabar yang kedua, sabar ketika beramal ibadah. Yang mana ketika beramal ibadah ni, sebab itulah di hati kita ni syaitan akan suntik yuwaswisu fi sudurin. Jadi waswas ni kadang-kadang timbul Allah, dan main nak kadang-kadang tengok orang kita lah, orang tempat lain tak ada pun, Arab tak tengok waswas ni. Oh kita ni Allah. Payah nak sebut. Rasa nak sepuk sekali sebelah kan. Payah sangatnya. Jadi sebab apa dia waswas? Jadi diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat waswas tadi. Jadi sebab itulah kita diingatkan tadi baca auzubillah, bismillahirrahmanirrahim. Banyak doa-doa yang telah diceritakan oleh tuan guru kita. Jadi semasa beramal ibadah juga kadang-kadang dengan ustaz baca Allah panjang pula, Ustaz Amjan ni baca pula dah surah apa dia tadi, dia baca surah
Imran tadi panjang pula. Jadi aku dah lah mengantuk semalam ni lah. Semalam nak jaga air, ada takut air naik dan sebagainya. Dia duduk baca panjang pula. Dah kunut pun sambung lagi. Mentang-mentang Tok Guru tu semalam dia sambung, dia pun sambung juga kunut. Jadi bagaimana tadi? Dalam kita beramal ibadah pun diuji. Jadi kalau orang yang hebat, dia akan merasakan bahawa kemanisan berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun semalam kita tengah solat kan, air lalu, ya Allah, kalau aku sujud ni basah ni kan. Dia uji ketika solat semalam. Jadi laluan-laluan tadi bukan senang kita nak ulang balik, bukan kita boleh rancang, tapi Allah dah bagi ujian kepada kita tetap sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan. Walaupun dalam air, saya belum merasai dalam air. Sebab dengan cerita kawan-kawan, sujud dalam air pada. Nak try juga sekali macam mana. Berbuih tak berbuih mulut tadi. Jadi bagaimana tadi? Yang ini saya semalam pun sikit lah. Sujud pun masa, sebab dia pun tanah gitu kan. Air pula, subhanallah. Dan walaupun bagaimanapun. Paksa pun bahasa. Sebab apa? Aku sedang berdepan dengan Allah Subhanahu Wa. Allah ujian. Allah hantar air baru. Allah belum hantar apa lagi. Allah hantar air. Subhanallah. Kita dah pun rasa tidak seperti solat seperti biasa. Jadi bagaimana kita tadi dalam beramal ibadah kita juga diuji dengan bagaimana tadi kita lalui dengan penuh kesabaran, kita lalui dengan penuh dengan keimanan kita bahawa kita sedang berdepan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sujud dengan penuh seperti biasa kita baca doa-doa, kita baca sebagaimana ayat yang telah diajarkan kepada kita. Jadi begitu juga sabar yang ketiga, sabar setelah selesai beramal ibadah. Kalau kita tengok setelah selesai beramal ibadah ni, kadang-kadang banyak ujian-ujiannya. Kadang-kadang kalau kita pergi masjid-masjid surau dan sebagainya, kita tengok Allah, iman ni slow sungguh baca dah. Bismillahirrahmanirrahim. Lah. Ada pelakar iman ni. Dah lah baca tak sedap, baca sedung pula lah. Dalam beramal ibadah. Kadang bulan puasa, bulan berapa lah dia nak habis kan. Jadi ada juga ni, dia ujian dalam terutama sekali dalam bulan Ramadan. Bagaimana diuji dengan ketika beramal ibadah dan setelah beramal ibadah juga, yang ketiga setelah selesai beramal ibadah. Jadi ujian itu perlu dilalui dengan penuh kesabaran. Sekiranya kita akan sabar, kita akan merasakan sesuatu yang indah bila mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak dapat syurga Allah bukan kerana amal ibadah kita, kerana dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sabar yang pertama. Sabar yang kedua, sabar bila mana ditimpa musibah. Bila mana ditimpa musibah. Bila mana kita macam janganlah kita tengok bagaimana kejadian banjir yang satu peristiwa kejadian banjir pada tahun 2014 kan. Ramai geng-geng 4x4 ni bantu turun dan sebagainya. Terjumpa saya pun sama bawa geng-geng Raja Rimba pergi sama-sama pergi bantu dan sebagainya. Terjumpa seorang makcik. Dia habis semua tak ada. Barang dia, rumah dia semua hanyut. Bila mana dia tanya makcik, macam mana? Alhamdulillah. Allah uji makcik. Dia tak pernah muruk, tak kata cerita hilang rumah, tak kata nak cerita barang dia. Tak ada perasaan muka dia, riak muka dia tu tidak menampakkan kekesalan. Tapi riak muka dia tidak menampakkan dia tu biasa saja. Sebab apa? Dia kata insya-Allah Allah ganti yang lebih baik. Dan hari ni 2 tahun lepas pada tu tengok dia dapat naik rumah baru. Kerajaan bagi rumah baru dan anak-anak dia pun lagi buat rumah yang lebih besar, lagi selesa untuk dia. Subhanallah. Sebab apa? Berkat sabar dia. Dia tidak pernah merungut, dia redha dengan ujian Allah tadi bahawa Allah akan bagi kasut. Itu baru atas dunia tuan-tuan. Jadi tuan-tuan juga begitulah. Kalau mana yang teringin nak tambah isteri dan sebagainya, sabar. 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 Jadi bila mana sabar tadi, teruskan berdoa, tunjukkan kita buat tadi bukan kerana nafsu syahwat tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah buktikan kita diri sendiri kita dulu untuk capai redha Allah. Bagaimana kata Ustaz ni tadi, bagaimana amalan-amalan untuk kita cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau saya tengok satu kisah suami isteri, betul-betul satu kisah. Suami isteri ni suka bergaduh betul. Gaduh je kerja dia. Silap sikit bergaduh. Isteri dia garang. Isteri dia garang, bukan isteri tuan-tuan bukan isteri saya juga, isteri orang lain. Kisah dia. Yang mana isteri dia ni dia balik lambat pun dia bergaduh. Dia balik tinggal, dia balik mangkuk dan sebagainya. Apatah lagi orang isteri borang nikah kan. Lagilah dia bergaduh. Jadi bagaimana tadi? Isteri ni orang jiran tetangga dia tengok. Wak, isteri wak ni begitu garang dia kata. Ya betul. Bagaimana awak lalui? Bila mana isteri awak garang, bila mana dia balik kayu, saya wak sabar. Balik pinggang, wak sabar. Dia membebek, wak sabar.
Dia habis bila mana awak tidak sabar ketika dia tidur terlentang. Itu dia subhanallah. Jadi baru awak nak sabar. Itu anda sabar dia kata. Subhanallah. Jadi nak bagi tahu bahawa sabar itu indah. Jadi sabar itu indah. Jadi bagaimana kita ungkapkan kesabaran tadi dengan kita pertikatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin dan percaya orang yang jaga hubungan dengan Allah, dia dapat menjaga hubungan dengan hablum minanas dengan sebaik mungkin. Walaupun diuji dengan pelbagai ujian. Macam kita pada ini dah dapat naik mungkin diuji supaya nak tengok keindahan alam. Nak tengok program kita pada ini, nak merasai sendiri bagaimana kita mukhayal terbawi kita yang berada di tepi tasik, bagaimana susahnya nelayan. Saya duk try capok jalan tu 2-3 kali berasa lengah di pasar tak sanggup saya nak minta diskaun dengan nelayan tadi. Sebab apa? Susahnya mereka nak mencari rezeki. Tapi nelayan tadi bukan untuk apa, yang untuk orang tengah kan. Jadi nak kita merasai sendiri bagaimana suasana kita tenang tanpa ada handphone, tanpa ada anak-anak, tanpa ada, supaya kita nak bermuhasabah. Kita nak sebagaimana kata tuan guru kita, hadir ke sini bukan sekadar hadir nak memenuhkan hobi kita, tetapi untuk kita merasai suasana, untuk kita lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana ditimpa apa-apa musibah pun, banyakkan bersabar. Sabar, kita sebagai seorang suami nak mendidik anak bukan senang, tuan-tuan. Nak mendidik pasangan kita, nak menjaga hubungan kejiranan, nak menjaga adik-beradik kita dan sebagainya. Semua itu akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana saya tengok sendiri rakan-rakan kita, abadi kita, bagaimana dia sabar melayani. Tanggungjawab dia sebagai seorang ayah, bawa anak-anak dokong nak tebah, dia kata dia saya duk fikir anak saya nak pergi tandas pun takut. Akan aku didik anak aku ni. Anak saya tu mau sabar dia, saya gagal mendidik anak supaya dia berani nak pergi tandas. Dah jangan dah. Tapi tak boleh. Nak pergi tandas pun ajak adik lagi. Dia bagaimana? Dia tengok saya tengok anak dia yang kecil ni, subhanallah, Allah Akbar. Bagaimana didikan dia tu begitu hebat. Jadi saya perlu belajar. Di sini saya belajar dan saya rasakan bahawa aku perlu lagi tegas dengan anak-anak supaya mereka lahirnya pejuang-pejuang yang hebat. Sebagaimana kita tengok para kisah para sahabat, begitu juga kita tengok bagaimana ibrah-ibrah yang lain. Yang ketiga, sabar yang ketiga ialah sabar musibah, sabar apa dia lagi? Sabar yang paling tinggi. Ulama kata sabar daripada lakukan perkara maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana kita dah memahami perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, begitu juga dah diceritakan oleh Ustaz ni bagaimana di antara takwa, begitu juga tuan guru kita bagaimana takwa tadi dalam bahasa yang paling mudah. Takwa ini buat yang apa Allah suruh, tinggal yang apa Allah larang. Jadi sabar yang paling tinggi ialah sabar daripada kita nak buat maksiat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana maksiat ni kita pun dah faham perkara-perkara di dalam, kadang-kadang perkara-perkara fitnah, perkara-perkara yang kadang-kadang kita playboy dan sebagainya diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkara-perkara yang dilarang. Tuan-tuan boleh faham bagaimana perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila mana kita diuji, bagaimana kita tengok kisah Juraij bagaimana dalam hadis dalam kitab Lu'lu' wal Marjan. Begitu panjang hadisnya kisah Juraij, seorang yang ahli abid yang begitu hebat. Semayangnya bukan abid kita ni, ahli ibadah yang semayang qiyamul lailnya dia buat satu tempat untuk dia semayang dan sebagainya. Jadi dia diuji dengan seorang wanita. Sebab apa? Dia hubungan dia dengan mak dia tidak baik. Sebabkan kisah dia begitu panjang dalam kisah kitab Lu'lu' wal Marjan tu. Pernah tuan-tuan dengar, kaki-kaki masjid tu ada pernah dengar bagaimana dia diuji dengan wanita pelacur dan sebagainya. Jadi begitulah diri kita pada hari ini, yang mana kita pastikan ambilkan, dia katakan ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan mereka-mereka yang sabar. Jadi sabarlah walau di mana saja kita berada. Senang kita nak ungkapkan, tetapi payah untuk kita nak buktikan. Bagaimana buktikan? Kita lagi dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kasih sayang, kita cari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tuan-tuan hari ni kita tengok bagaimana kisah Julaibib, ya, yang mana orang Julaibib ni bukan handsome macam Habib dah. Dia orang dia pendek ya. Dia memang kalau tengok tu tak ada gamak dah. Ya, tapi dia hebat, dia punya anugerah Allah kepada dia, bidadari mencintai dia. Sebab apa? Kisahnya Julaibib ni duduk tepi Masjid Nabawi, di tempat sekitar Masjid Nabawi. Bila mana dalam satu kisah yang mana saya terbaca, kalau salah saya mohon tuan guru betulkan, yang mana 3 kali Rasulullah jumpa dia bila nak kahwin Julaibib. Dia kata siapalah nak kat aku ni.
Handsome tiada. Harta pun tiada. Tak ada, itu saya tambah lah kan. Jadi bagaimana tadi? 3 kali Rasulullah, dan kali lepas dipendekkan cerita, yang mana Rasulullah pergi meminang kepada salah satu keluarga, meminang kepada Julaibib, dijumpa kepada ayah, kepada anak perempuan, anak dara ini. Ceritakan bila mana Rasulullah pergi jumpa keluarga tadi, ayah tadi seronok lah. Rasulullah nak pergi meminang anak dia. Rupa-rupanya bila mana dipinang tadi bukan untuk aku, tapi untuk Julaibib. Terpaku ayah dia. Apa barang Julaibib? Tadi barang tak sebut lah, saya sebut. Jadi kejut dia. Jadi dia pun nak sekejap lah nak bincang dengan isteri. Nak bincang isteri, tak puas hati dua orang ni. Julaibib lah, tak comel dia lah, tak kaya, tak ada harta dan sebagainya, bergaduh. Dan didengari oleh anaknya. Sebab apa ibu dan ayah ni nak terima pinangan tadi. Anak dia dengar apa cerita ni, ayah dah dua bergaduh dan sebagainya, bising dan sebagainya. Dipendekkan cerita lagi bagaimana jawapan keluar daripada seorang anak dara yang begitu hebat akhlaknya. Tak apa, ini merupakan pinangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan walaupun Julaibib itu tidak kaya, tidak handsome, saya terima. Tengok, subhanallah. Hebatnya anak dara yang begitu hebat, didikan daripada ayah tadi. Ayah tadi sedang diuji dengan mak ayah tadi. Tapi bagaimana hasil mereka mendidik anak mereka tadi, dan Julaibib diterima menjadi menantu kepada si anak dara tadi. Dan dipendekkan cerita, ada dengannya bila mana malam pertama Julaibib, malam pertama ni kalau kita lah cuti 3 hari, handphone tutup terus dah tak lagi ganggu. Jadi bagaimana panggil Julaibib keluar panggilan untuk berperang dan syahid. Ketika tu katanya ada dalam saya terbaca satu kisah tu, bersama dengan Julaibib tu dah habis selesai peperangan tadi, Julaibib mati dengan 7 musuh di keliling dia. Subhanallah. Dia mati syahid dan dia dirindui oleh para bidadari-bidadari di syurga. Jadi tuan-tuan, tadi nak orang comel ni, nak bini atas dunia tak dapat. Jadi teruskan berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dapat bersama bidadari di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah di antara perkongsian saya rasakan sekadar tu sajalah. Bila mana Tok Guru dua duduk depan ni rasa sakut-sakut je kita dah. Rasa tak overconfident. Jadi sekadar tu saja, saya mohon minta kemaafan bila ada silap salah. Tak ada sebagaimana kita setiap kali habis tu, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Situ juga diceritakan bagaimana berpesan-pesan dengan sabar. Begitu juga ayat Ustaz Ali baca 153 dalam surah Imran juga, ayat berkaitan dengan sabar ni di dalam surah Imran, surah yang terakhir, ayat yang terakhir. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Subhanallah. Akhir tadi kejayaan. Subhanallah. Jadi kita baca Al-Quran lepas ni, rakan-rakan yang baca Quran kau boleh baca dalam tahsin, tilawah, tahsin dan tadabbur. Baca kisah-kisahnya. Bila mana diuji, saya pun buat amal gitu. Bila mana diuji, bangun pagi tu, buka Quran tak payah belek-belek. Cuma buka terus. Tengok terjemahan. Subhanallah. Allah akan bagi satu jawapan kepada. Jadikan ia sebagai rutin. Di mana saja kita berada, bila mana diuji, bukan hanya dikala diuji, tapi jadikan sebagai suatu amalan harian. Apa yang perlu kita buat, apa yang perlu kita tengok dalam Quran tadi, supaya kita dapat fahami. Dan ikutilah program-program tuan-tuan guru kita dalam kuliah lah dan sebagainya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang berkualiti, insan yang betul perjuangannya landasan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu saja daripada saya. Tak ada soalan ya? Tak ada soalan. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba